Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharap hari ini murid-murid bersedia untuk pembelajaran kita. Kali ini kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu lepas, iaitu masih lagi bab 1 tajuk perwakilan data. Sistem nombor perlapanan kali ini ialah bahagian kedua. Baiklah murid-murid, tajuk kita kali ini ialah menukar pengekudan ASCII kepada nombor perlapanan. Seperti yang murid-murid sedia maklum, komputer hanya boleh memproses nombor perduaan yang mempunyai 2 digit, iaitu 0 dan 1 sahaja. Digit 1 dan 0 ini dikenali sebagai bit. Okey. Bit merupakan unit terkecil untuk data yang diwakilkan oleh komputer. Satu bit tidak mewakili apa-apa kecuali on dan off, iaitu on untuk 1 dan off untuk 0. Namun, 1 byte, perhatikan betul-betul perkataan bit dan byte itu, 1 byte ialah kombinasi 8 bit. Boleh digunakan untuk mewakilkan banyak data atau maklumat. Jadi data yang bermakna ialah 1 byte. Okey, kalau bit belum ada apa-apa makna, bila byte kombinasi 8 bit itu iaitu 0 dan 1 akan menghasilkan data dan maklumat. Okey, gabungan 0 dan 1 yang berbeza dalam 1 byte boleh mewakili sehingga 256 aksara yang berbeza. Ingat lagi ke aksara? Aksara ialah kombinasi huruf, nombor dan simbol. Okey. Set gabungan ini kita panggil sebagai skema pengekudan. Okey. Ini 1 byte sama dengan 8 bit. 1 bit sama dengan 1 atau 0. Dua saja pilihan, tiada lain. Okey, bilangan kombinasi untuk 1 byte sama dengan 2 kuasa 8. Maknanya 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 dan darab 2. Dan kita akan dapat jawapannya ialah 256. Inilah yang dimaksudkan 256 aksara kalau huruf besar A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, nombor 1 sampai 9, simbol-simbol dan seterusnya. Okey, murid-murid, pengekudan ASCII merupakan salah satu sistem pengekudan yang luas digunakan dalam dunia pengkomputeran pada hari ini. Okey, ASCII itu sendiri ialah singkatan bagi American Standard Code for Information Interchange. Okey. Kod ASCII digunakan untuk mewakili teks dalam komputer dan alatan komunikasi lain. Okey. Kod utama ASCII adalah dalam bentuk nombor perpuluhan. Ini kod utama dalam bentuk nombor perpuluhan. Daripada nombor perpuluhan itulah kita akan tukar kepada nombor perduaan dan perlapanan. Terdapat dua kaedah penukaran kod ASCII kepada nombor perlapanan, iaitu yang pertama, kaedah bahagi dengan 8 dan guna bakinya. Okey, murid-murid telah pun mempelajari kaedah ini sebelum ini. Dan yang kedua, dengan merujuk kepada lampiran A. Okey, lampiran A ialah dalam buku teks jadual perwakilan kod ASCII dalam nombor perpuluhan, nombor perduaan, nombor perlapanan dan nombor per-16an, muka surat 176 hingga 179. Boleh rujuk dalam buku teks murid-murid ya. Mari kita lihat contoh kaedah bahagi dengan 8 dan guna bakinya. Okey, soalan, tukarkan aksara B daripada kod ASCII kepada nombor perlapanan. Kod ASCII B ialah 66. Ini diberi soalan diberi. Okey, penyelesaian menggunakan kaedah bahagi dengan 8 dan guna bakinya. Okey, ini nombor perpuluhan kita tahu kan? 66 bahagi dengan 8 sama dengan 8. Okey, 66 bahagi 8, 8, 64 bagi 2.
Jadi baki 2 kita letak di sini. 8 itu tadi kita bawa. 8 bahagi 8 sama dengan 1. 8 bahagi 8, 1, 8, tiada baki kosong. Jadi baki kosong kita letak di sini. Selagi kawasan di sini belum kosong, kita akan teruskan. Sekarang 1 kan? Bawa 1, bahagikan dengan 8 sama dengan kosong. Sebab 1 tidak boleh bahagi dengan 8. Kita tulis kosong, baki yang 1 tadi kita ambil letak di sini. Dan kita akan baca dari bawah ke atas. Okey, maka jawapannya ialah aksara B diwakili dengan 102/8, subskrip 8. Ini cara kita menulis ya murid-murid. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kaedah yang kedua, iaitu dengan merujuk lampiran A. Okey, soalan, tukarkan aksara G daripada kod ASCII kepada nombor perlapanan. Kod ASCII G ialah 71. Okey, ini lampiran A di dalam buku teks. Okey, murid-murid boleh tengok buku teks di bahagian belakang buku teks. Okey, dalam jadual ini kita lihat kod aksara G. Okey, ini G. Okey, nombor perpuluhan dia ialah 71. Jadi untuk perlapanan kita lihat 107. Jadi terus kita dapat jawapan, maka aksara G diwakili dengan 107. Jangan lupa ditulis subskrip 8 ya murid-murid. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat hubung kait antara nombor perlapanan dengan kod ASCII. Bahasa mesin juga disebut sebagai kod mesin. Okey, kod ini ialah bahasa asas yang difahami oleh komputer. Kita dah tahu sebelum ni, bahasa asas yang hanya boleh difahami oleh komputer hanyalah digit 0 dan 1. Okey, digit 0 dan 1 ini kita sebut sebagai nombor perduaan. Okey, satu atau cara komputer boleh ditulis dalam pelbagai bahasa seperti Scratch, C++, Java, Visual Basic, Python dan banyak lagi bahasa pengaturcaraan di dunia ini. Okey, komputer tidak boleh memahami kod-kod bahasa pengaturcaraan ini secara terus ya murid-murid. Oleh yang demikian, kod-kod aturcara perlu diterjemah terlebih dahulu kepada bahasa mesin. Okey, pengekodan ASCII yang menggunakan nombor perduaan digunakan untuk memberitahu alatan digital tentang data yang dimasukkan. Okey, data yang dimasukkan kita panggil sebagai input. Kebanyakan papan kekunci, keyboard di Malaysia telah dipiawaikan dengan kod ASCII. In many ways, our memories make us who we are, helping us remember our past, learn and retain skills, and plan for the future. And for the computers that often act as extensions of ourselves, memory plays much the same role. Whether it's a 2-hour movie, a 2-word text file, or the instructions for opening either, everything in a computer's memory takes the form of basic units called bits, or binary digits. Each of these is stored in a memory cell that can switch between two states for two possible values, 0 and 1. Files and programs consist of millions of these bits, all processed in the Central Processing Unit, or CPU, that acts as the computer's brain. And as the number of bits needing to be processed grows exponentially, computer designers face a constant struggle between size, cost, and speed. Like us, computers have short-term memory for immediate tasks and long-term memory for more permanent storage. When you run a program, your operating system allocates area within the short-term memory for performing those instructions. For example, when you press a key in a word processor, the CPU will access one of these locations to retrieve bits of data. It could also modify them or create new ones. The time this takes is known as the memory's latency.
And because program instructions must be processed quickly and continuously, all locations within the short-term memory can be accessed in any order, hence the name random access memory. The most common type of RAM is dynamic RAM, or DRAM. There, each memory cell consists of a tiny transistor and a capacitor that store electrical charges, a 0 when there's no charge, or a 1 when charged. Such memory is called dynamic because it only holds charges briefly before they leak away, requiring periodic recharging to retain data. But even its low latency of 100 nanoseconds is too long for modern CPUs. So there's also a small, high-speed internal memory cache made from static RAM. That's usually made up of 6 interlocked transistors, which don't need refreshing. SRAM is the fastest memory in a computer system, but also the most expensive, and takes up 3 times more space than DRAM. But RAM and cache can only hold data as long as they're powered. For data to remain once the device is turned off, it must be transferred into a long-term storage device, which comes in 3 major types. In magnetic storage, which is the cheapest, data is stored as a magnetic pattern on a spinning disk coated with magnetic film. But because the disk must rotate to where the data is located in order to be read, the latency for such drives is 100,000 times slower than that of DRAM. On the other hand, optical-based storage like DVD and Blu-ray also uses spinning disks, but with a reflective coating. Bits are encoded as light and dark spots using a dye that can be read by a laser. While optical storage media are cheap and removable, they have even slower latencies than magnetic storage and lower capacity as well. Finally, the newest and fastest types of long-term storage are solid-state drives, like flash sticks. These have no moving parts, instead using floating gate transistors that store bits by trapping or removing electrical charges within their specially designed internal structures. So how reliable are these billions of bits? We tend to think of computer memory as stable and permanent, but it actually degrades fairly quickly. The heat generated from a device and its environment will eventually demagnetize hard drives, degrade the dye in optical media, and cause charge leakage in floating gates. Solid-state drives also have an additional weakness. Repeatedly writing to floating gate transistors corrodes them, eventually rendering them useless. With data on most current storage media having less than a 10-year life expectancy, scientists are working to exploit the physical properties of materials down to the quantum level in the hopes of making memory devices faster, smaller, and more durable. For now, immortality remains out of reach for humans and computers alike. Okey, murid-murid sudah lihat video tadi, iaitu cara data disimpan dan dipindahkan dalam unit pemprosesan pusat. Itu berlaku di dalam komputer. Okey. Ini menunjukkan kepentingan saling penukaran nombor perduaan kod ASCII dalam komputer. Walaupun untuk satu aksara, komputer perlu memproses dan menyimpan satu siri urutan nombor perduaan yang amat panjang. Oleh yang demikian, sistem nombor perlapanan digunakan untuk memudahkan proses ini. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan lihat contoh 1.8 di dalam buku teks ASK muka surat 15. Okey, soalan, penukaran perkataan tolong dari kod ASCII perpuluhan kepada nombor perlapanan. Berdasarkan lampiran A, ni lampiran A, cikgu ambil daripada buku teks. Kod ASCII dalam nombor perduaan dan nombor perlapanan bagi perkataan tolong adalah seperti ditunjukkan di bawah. Okey, aksara T, kita lihat aksara T di sini. Okey, bagi nombor perpuluhan ialah 84, nombor perduaan 01010100, dan nombor perlapanan ialah 124. Kita salin sahaja dan letakkan di dalam ruangan ini. Okey, so daripada perkataan T, O, L, O, N, G, akhir sekali untuk kod ASCII perlapanan, kita akan dapat satu set
nombor seperti ini dan kita akan tulis perkataan tolong boleh ditulis dalam nombor perlapanan seperti 124 ni untuk T, 117 untuk O, 114 untuk L, 117 untuk O, 116 untuk N dan 107 untuk G. Jangan lupa ya murid-murid, tuliskan subskrip 8 di hujung setiap nombor tersebut. Tidak perlulah kita letak koma sebab ni adalah satu kombinasi untuk perkataan tolong. Okey. Cara di sini, ni huruf G, K. Okey, boleh faham murid-murid? Cikgu harap murid-murid dapat mempelajari sesuatu pada hari ini berkaitan dengan kod ASCII dalam nombor perlapanan. Okey. Semoga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye murid-murid.